Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video ini yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, waktu saya pergi kerja tadi naik motor, saya dengar satu podcast Fikrah dan Hujah daripada Dr. Mazhar dan juga Ustaz Nazim, CEO MyApes, yang saya rasa cukup bagus di dalam isu yang membahaskan tentang pertembungan kes Ni Ilin. Jom kita tengok sama-sama dan kita ambil manfaat ilmu. Subscribe Pro Media Tajidid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana KAS Fikrah dan Hujah tampil sekali lagi bersiaran secara langsung dan saya rasa ramai penonton dan pengikut setia yang ternanti-nanti siaran pada minggu ini. Datuk, alhamdulillah kita bersiaran setelah hampir 2 minggu. Selamat yang hilangkan diri. Kita bercuti selama 2 minggu. Kami tidak ke mana-mana, hanya keluar sekejap, betul? Keluar negara ke? Keluar dalam negara? Masih berada di bumi Allah ni. Dan ramai juga yang tertanya-tanya. Sebenarnya kami tak lari ke mana-mana. Masih kekal di sini untuk membimbing masyarakat dengan ilmu-ilmu dan juga pencerahan yang diperlukan. Apa khabar Datuk sebelum tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Dan kita pada malam ini tidak bersama dengan seorang lagi panel tetap yang masih gaib di alam nyata. Tapi kita menampilkan tidak asing dan mungkin telah bersama kita dalam beberapa episod, Fadil Ustaz Nazim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Kena sebut jawatan dia tu. Saya nak sebut jawatan ni pasal dia ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Orang yang bertanggungjawab dengan pengurusan agama di negeri ini. Selamat datang Ustaz. Terima kasih atas jemputan. Okey, kenapa kita panggil Ustaz Nazim? Apa tajuk perbincangan kita pada malam ini? Datuk, baru-baru ni kita dikejutkan. Negara agak gempar dengan isu mahkamah syariah yang kononnya telah digugat. Itu pada pandangan sebahagian pihak. Ada juga yang melancarkan kempen Jumaat berduka cita kerana katanya keputusan itu diumumkan pada hari Jumaat. Jumaat bergelap dan sebagainya. Kita melihat respon masyarakat Muslim, ada yang positif, ada yang negatif. Ulasan-ulasan daripada semua pihak itu sangat rancak dan begitu. Ada yang panas, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang kata mahkamah syariah sudah dibatu nisan kan? Ada yang kata mahkamah syariah sudah berkubur dan sebagainya. Ada juga yang melihat Datuk, pertembungan apa yang berlaku itu antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Sedangkan kalau kita melihat latar Malaysia ini sejak daripada puluhan tahun dahulu memang hangat isu negara Islam, undang-undang Islam, undang-undang syariah. Jadi mungkin Datuk boleh memberi pencerahan awal dan saya mengajak kita semua yang menonton Fikrah dan Hujah, mauqif kita, stand kita senantiasa tegas, amanah dan bersifat sederhana, waras dan tidak dipengaruhi dengan apa-apa sentimen. Mungkin Datuk boleh beri pencerahan sikit tentang undang-undang syariah, undang-undang Islam dan Malaysia tu sendiri dengan perlembagaan yang sudah termaktub puluhan tahun. Mungkin Datuk boleh memberikan gambaran supaya masyarakat nampak tak isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Ini satu tajuk yang sensitif. Ya. Tapi kita harap orang mendengarnya dengan teliti untuk kita faham. Kita yang bercakap ni, alhamdulillah kita bukan orang yang di tepi jalan. Kita pihak yang ada kepentingan juga sebagai autoriti. Pihak autoriti agama. Kalau isu ni nak dianggap begitu sensitif, dia sensitif lah di peringkat kita lah, kerana kita lah yang terlibat secara langsung. Pertama saya sikit nak bawa latar umat Islam dalam sejarah mereka dengan perundangan ataupun perlembagaan negara orang Islam. Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah, timbul kelihatan orang Islam tak ada dia punya payung utama itu, iaitu khalifah. Walaupun khalifah Osmaniyah itu sendiri ada pro and con pada akhir-akhir zaman dia, tetapi bila tak ada khalifah ni, dia jadi macam negara-negara Islam pula dijajah oleh berbagai penjajah. Kita terima nasib dengan British, ada yang terima dengan Belanda, ada yang terima dengan Italy dan Spain dan seumpamanya. Bila
penjajah keluar, kemerdekaan berlaku di dalam negara orang Islam. Dan penjajah apabila meninggalkan, terutama British. British ni adalah negara yang mana mereka ini ahli undang-undang. Sebab tu kita dapati, saya selalu sebut, negara yang ditawan oleh British ataupun negara yang dijajah oleh British lambat untuk merdeka. Sebab British ni apa-apa dia pergi pada undang-undang. Walaupun dia memang nak penanya satu orang tu, tapi dia pergi ke mahkamah, ada perbicaraan. Dia ahli undang-undang. Sebab tu tokoh-tokoh kita dalam negara kita, ahli politik kita pun kebanyakannya pergi ambil undang-undang British. Balik. Gandhi pun pergi belajar undang-undang British. Kerana British dengan undang-undang memang mereka begitu sifatnya. Kita apa? Bila British dan juga negara-negara lain samalah, Spain ke Itali dan seumpamanya, meninggalkan negara-negara orang Islam, mereka meninggalkan siat undang-undang. Tapi kita cakap dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka Mesir juga ada sejarahnya dengan France dan seumpamanya. Undang-undang yang ditinggalkan itu digubal dan oleh sebahagiannya campur tangan British, tapi juga membabitkan tokoh-tokoh perundangan di kalangan orang Islam sendiri. Ada penglibatan Muslim. Cumanya apabila berlaku kebangkitan orang Islam. Kebangkitan Islam apabila berlaku, nampaknya sasaran utama yang dianggap sebagai tidak Islamik bagi kerajaan-kerajaan yang memerintah selepas peninggalan penjajah, yang ditentang oleh golongan Islamis, ialah penentangan terhadap undang-undang. Maka isu perlembagaan kafir, negara tidak Islam, dan mereka fokuskan tidak Islamnya negara itu kerana undang-undangnya negara itu tidak melaksanakan undang-undang hudud secara spesifik. Ini era 80-an kalau kita tengok perjuangan untuk undang-undang potong tangan, untuk undang-undang dan seumpamanya. Walaupun sekarang ni macam dah senyap, tapi itulah benda yang disebut dahulu. Kena fokus mutlak mereka ke itu, sehingga kalau nak disuruh berikan definisi negara Islam pun, mereka definisikan negara Islam yang mereka nak bentukkan itu ialah negara yang buat hudud. Seolah-olah itu. Kalau tak ada yang tu, maka itu negara itu seolah itu kayu ukur. Seolah-olah negara-negara yang ada ni negara kafir, kufur, perlembagaan penjajah, jahiliah kafir kerana itu. Jadi ini menyebabkan sebahagian orang Islam tak sempat untuk mempunyai prasangka yang lebih lunak untuk melihat positif kekuatan undang-undang negara yang mereka itu sendiri, elemen-elemen Islam atau spirit Islam yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Maksud Datuk, undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah. Yang digubal, yang ditinggalkan. Kerana undang-undang itu sendiri melalui proses dah. Kena parlimen, ada perubahan, tapi hati nurani yang asal itu, walaupun ada campur tangan pakai undang-undang penjajah, ada tangan orang Islam. Kemudian parlimen membabitkan ramai juga orang Islam yang ada latar orang Islam. Bukan saja di Malaysia, negara-negara lain. Maksud Datuk, kalau kita nak bagi cerah untuk konteks Malaysia ni, mahkamah sivil, kita sebut sivil, undang-undang sivil itu, maksud Datuk ada ruh syariah tu di situ? Ada ruh syariah di situ. Soal adakah dia 100% syariah itu bukan, tapi adakah ruang untuk syariah itu ada ataupun tak? Ada. Okey, itu dulu. Okey, baik. Kemudian kita dalam siat negara kita ada undang-undang di mahkamah sivil, mahkamah syariah. Mahkamah syariah di negeri-negeri, di bawah kuasa negeri. Nanti mungkin Syed Nazim boleh sebut sikitlah komen tentang kuasa negeri ini, macam mana dia ditubuhkan. Mahkamah syariah ni menjalankan undang-undang Islam. Kerana bila kita sebut undang-undang Islam, kita mana ada undang-undang Islam kat mahkamah syariah? Kerana kita telah menyempitkan tadi, kesan tadi, undang-undang tadi. Undang-undang Islam itu bagi dia adalah hudud. Mahkamah syariah menjalankan undang-undang Islam walaupun tak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya, tapi undang-undang Islam antaranya apa? Nikah kahwin. Walaupun di atas mazhab fiqh, tapi mazhab fiqh itu ialah mazhab fiqh, walaupun sama ada Syafi'i ke ataupun Hanafi ataupun ialah fiqh Islami. Fiqh Islami. Hatta kalau nak buat hudud pun atas fiqh, atas fiqh mazhab. Okey, tapi maksudnya ada undang-undang. Dia nak cerai, nak hukuman, awak berpisah tak berpisah, hak hadanah, siapa jaga, harta pusaka. Ini semua adalah yang diputuskan di dalam mahkamah itu ialah undang-undang Islam. Hukum Allah. Hukum Allah yang dicermahkan melalui ijtihad fiqh sebagainya, tapi hukum Allah pada terasnya adalah hukum Allah. Jadi boleh kita katakan Malaysia melaksanakan hukum Allah. Melaksanakan hukum Allah. Cumanya ada bahagian yang dia tak laksanakan, iaitu beberapa perkara yang
membabitkan hudud. Dan bagi hukum kesalahan-kesalahan di dalam syariah, bukan semuanya hudud. Ada banyak bahkan kebanyakannya ta'zir. Suami langgar tak patuh tak bagi nafkah ke isteri, denda suami ke, boleh penjarakan suami ke, boleh. Ini semua ta'zir, dan ta'zir ini ada di dalam syariah. Kerana alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang yang Allah berikan kedudukan atas muka bumi, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Suruh pada ma'ruf tu luas segala kebaikan, dan mencegah mungkar tu begitu luas, termasuk juga melaksanakan undang-undang ta'zir. Ta'zir hukum Allah. Ta'zir hukum Allah. Di dalam, maksudnya menghukum orang yang bersalah, yang mana tidak ada peruntukan syariah. Suami umpamanya buat kat isteri. Hatta orang langgar lampu merah. Kalau kerajaan hukum, itu sebenarnya hukum ta'zir, dan itu adalah sesuatu yang diredai dari segi agama. Kerana perbuatan dia membahayakan hamba-hamba Allah yang lain. Mungkin yang ni orang tak nampak. Mereka sangka tu bukan hukum Allah. Mereka kata lagi tak potong tangan itu saja hukum Allah. Ta'zir pun hukum Allah. Allah suruh juga. Sebab tu sebelum nak pergi, sebab tu Islam iktiraf ni. Kena tujuan ta'zir apa semua ni apa dia? Tahqiqul adalah. Merealisasikan keadilan, justice. Sebab itu bila Nabi ditindas di Mekah, di dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi suruh sahabat pergi mana? Habasyah. Nabi kata, fa inna bil habasyah malikan la yuzlamu ahadun indahu. Fantaliqu bil habasyah hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhraja. Kerajaan Kristian. Tapi adil. Nabi kata sesungguhnya di Habasyah ada raja. Raja tu Kristian, Raja si. Dia tak masuk Islam lagi masa tu. Pemerintahan dia Kristian. Dia tidak menzalimi seseorang di sisinya. Kamu pergilah kepada dia. Sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar. Maksudnya Nabi iktiraf kerajaan Kristian yang memberikan keadilan. Nabi puji, apatah lagi negara yang dipimpin oleh orang Islam yang buat undang-undang yang memberikan keadilan kepada ni. Ya, kita tahu ada upaya undang-undang hudud tadi, tapi jangan kita katakan tidak ada ditegakkan apapun syariat Allah di Malaysia. Tak bukanlah maksudnya tak dilaksanakan langsung. Jangan macam itulah. Kita kata ada beberapa perkara yang belum ditegakkan. Itu betul. Ada juga maksiat yang tak ditegah. Betul. Tapi menafikan total. Sebab itu kita pergi kepada kerajaan mana-mana pun wajib dah kita taat ulul amri dalam hal-hal yang tak bercanggah dengan syarak ni. Wajib. Kita pergi duduk Malaysia ke, kita pergi Saudi ke, kita pergi Mesir ke, kita wajib dah taat. Ini bukan hudud nak taat apa. Langgar pergi lampu merah, buang pergi sampah merata pun tak boleh. Wajib taat ulul amri dalam hal-hal yang seperti Dan itu. kalau kita nak balik pada apa yang Datuk sebut tadi sikit lah kan, sebelum kita pergi kepada Ustaz Nazim, artinya kalau kayu ukurnya hudud sebagai satu-satunya hukum Allah, tidak ada kerajaan Islam dalam dunia ni melainkan mungkin Saudi yang buat. Saudi buat. Dulu ada percubaan nak buat di Libya. Tanpa baca fatwa Mustafa Zarqa, dia akan sebut, apabila dia tanya pada Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Mustafa Zarqa alim fiqhi, marja' mazhab Hanafi dan bahkan umat Islam. Sebelum guru Syekh Qaradawi, Abu Zahrah, Mustafa Zarqa, ini adalah tokoh-tokoh fiqh. Mustafa Zarqa tidak bersetuju untuk mereka kelang kabut buat hudud di Libya. Apabila ditanya oleh kerajaan Libya nanti sebab perlu masa untuk Libya. Maksudnya Libya pun tak buat lah. Dan ada negeri seperti Sudan pernah buat hudud seketika dan kemudian tarik balik disebabkan syarat tu tak cukup. Bukan hudud tu tak bagus, syarat tu tak cukup. Syarat pelaksanaan syuhud. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak hukum semua negeri yang tak buat hudud sebagai kerajaan kafir, kita tak ada kerajaan orang Islam dalam dunia. Kalau nak kata ada kelemahan, kekurangan kerajaan-kerajaan kita ni, itu betul. Cuma seperti yang Datuk sebut awal tadi lah, orang Muslim, kebanyakan Muslim kita mungkin tak melihat prosedur undang-undang kahwin, undang-undang dia tak rasa kata syariat wakaf, zakat dan sebagainya ni sebagai sebahagian daripada undang-undang zakat, Allah. Pelaksanaan zakat, maib samit zakat bagi pada asnaf, itu syariat. Itu pelaksanaan syariat. Itu yang Nabi buat. Kalau kita lihatlah hayat Nabi, berapa orang saja yang potong tangan. Yang lain tu Nabi membahagikan harta, membahagikan kekayaan yang ada di kalangan rakyat. Sehingga kadang-kadang
kadang-kadang dululah sampai sekarang pun sebahagian grup Islam masih ada. Dia bila sebut nak buat Islam ni, dia terbayang undang-undang tu lah. Dia tak terbayang tentang tata kelola yang baik, negeri yang bersih. Dia tak terbayangkan khidmat kesihatan yang baik untuk rakyat, pendidikan yang bagus, membangunkan masyarakat Muslim, membangunkan akhlak, yang ni tak termasuk dalam fikiran dia sangat. Dia kata lagi tak ada tu sebab tu dulu lah, sekarang tak tahu mungkin ada lagi ke tak. Sanggup maki hamun orang pasal isu hudud, padahal maki hamun tu canggah syariat. Dia nak tegak kerana dia kata dia nak tegak syariat. Maki mencarut kerana nak tegak syariat, padahal dia melanggar syariat. Jadi itu berlaku dulu. Sekarang ni mungkin tak kot kan zaman. Okey. Bila tercetusnya isu ni, kita tengok ada komen sebahagianlah, bukan semua. Ada kenyataan yang mengatakan habislah institusi-institusi agama. Tergugatlah badan-badan agama, otoriti-otoriti agama, kan? Sehingga ada keluar kenyataan kita kena mempertahankan agama Allah, kena mempertahankan Islam dan sebagainya. Ustaz sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam badan berotoriti, pihak berkuasa agama, terlibat dalam undang-undang syariah, mahkamah syariah berkaitan dengan urusan kad, wakaf dan juga sebahagian. Ustaz melihat isu ini dengan badan berotoriti agama sejauh mana kesan yang melibatkan pihak berotoriti? Mungkin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam, amma ba'd. Saya bersama Ustaz Mat. Ustaz Mat tanya tentang macam mana institusi agama pasca daripada keputusan besar ni. Pasca keputusan besar ini. Satu perkara yang saya rasa perlu untuk kita nyatakan, sebenarnya set dalam undang-undang negara kita ni, dia memang terkait dengan apa yang telah dijadualkan di dalam senarai negeri dan juga senarai persekutuan. Jadi itu satu hal yang tak boleh kita nafikan, sebab sebagai seorang yang berada di dalam negara yang madani, madani dalam arti kita bertamadun ini, perlembagaan negara merupakan undang-undang yang paling tinggi lah. Itulah rujukan dalam soal undang-undang dalam keadaan kita bernegara. Jadi dalam perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan apa set undang-undang yang dibenarkan kepada negeri dan apa senarai perundangan dalam persekutuan. So dalam perundangan negeri, dalam set tersebut disenaraikan beberapa perkara lah. Antara yang disenaraikan dalam undang-undang negeri ataupun dalam senarai negeri adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan hukum hakam umat Islam, yang antaranya yang berkaitan dengan derma khairat, institusi agama, amanah, institusi akhirat Islam yang beroperasi kesesuaian dalam negeri, zakat, fitrah, baitulmal, dan termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Dan perkara ini juga berada dalam Seksyen 6 dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis. Salah satu daripada fungsi dan peranan MAIB dalam Seksyen 6 peruntukan tersebut telah memberikan satu kuasa kepada majlis. Majlis hendaklah menjadi satu badan yang disebutkan hendaklah menjadi pihak berkuasa utama dalam perkara itu, iaitu dalam hubungan menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam. So dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam, kecuali dua benda lah Datuk. Pertama yang berkaitan dengan hukum syarak, itu kuasa Datuk lah, ataupun kuasa Syekh Bersama Mufti. Yang kedua adalah kuasa yang berkaitan dengan keadilan, pelaksanaan keadilan, iaitu berkaitan dengan mahkamah syariah, itu di bawah mahkamah syariah. Maknanya majlis tidak menjadi autoriti utama dalam dua ni. Selain daripada itu, semua yang berkaitan dengan agama Islam, yang tak berkaitan dengan hukum mahkamah syarak, yang tak berkaitan dengan mahkamah, urusan dalam mahkamah, permohonan keadilan oleh masyarakat berkaitan dengan hukum hakam syariah, itu sebenarnya di bawah kuasa daripada Majlis Agama Islam. Jadi inilah yang kalau kita boleh sebut, bila ditanya oleh Ustaz Mat, adakah keputusan ini akan mengganggu gugat perkara ini? Perkara ini telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini tak ada sesiapa pun boleh mempertikaikan dia. Sebab kalau nak buat apa perubahan, dia kena pergi ke Parlimen lah untuk mengubah apa-apa. So apa-apa jua ini tidak boleh untuk mengubah dasar ataupun mengubah apa yang telah ada dalam jadual ke-9 tersebut, kecuali ianya dibincangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam apa yang telah ada dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam, antara kuasa yang diberikan kepada kita disebutkan majlis perlu menasihat tuanku. Dan salah satu peruntukan yang telah diperuntukkan dalam peruntukan Majlis Agama itu adalah Majlis Agama Islam
boleh menubuhkan, dalam erti kata yang lain, dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja boleh menubuhkan mahkamah syariah di dalam negeri di mana-mana yang patut. Maksudnya Okey. disebutkan demikian. So maksudnya kuasa kepada dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja adalah untuk menubuhkan mahkamah syariah. So tidak ada mana-mana dalam, kalau kita tengok penghujah yang telah disebutkan dalam isu ini, tidak ada apa-apa isu yang menyebutkan tidak absah lagi mahkamah syariah, perlu ditutup mahkamah syariah, tidak ada lagi mahkamah syariah, tidak disebutkan sedemikian. Yang dibincangkan adalah berlakunya beberapa perkara yang telah ada pertindihan. Yang ada pertindihan di antara kuasa-kuasa ataupun di antara hukum-hukum, undang-undang dalam set mahkamah sivil dan juga dalam set mahkamah syariah. Kuasa menubuh Masih lagi mahkamah syariah itu termaktub di bawah kuasa negeri. termaktub di bawah kuasa Tidak negeri. boleh diganggu Tidak gugat. boleh dengan Cuma sekarang ni isu mungkin undang-undang yang dah ada dalam sivil ada dalam syariah. benar. Dia Tapi kalau Ustaz tak rasa rugi ke 16 tu dibatalkan, dikurangkan? Tak rasa macam mana? Sebab itu yang dimainkan. okey, kalau boleh kita lihat perkara ini dengan lebih lanjut, kita kena tengok dulu kesan dia, Ustaz Mat. Dia di dalam mahkamah syariah, dia ada had yang telah ditentukan. Dan kalau kita boleh buat secara perbandingan, Ustaz Mat, perbandingan di antara kedua-dua hukuman ini, hukuman dalam mahkamah sivil dengan hukuman mahkamah syariah ni, ada sebahagian. Ada sebahagian hukuman tu lebih tinggi Dalam sivil. dalam sivil. Okey. Jadi dari aspek untuk nak memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk mengelakkan perkara-perkara itu, sudah pasti hukuman yang lebih tinggi itu kita rasa lebih baik sebahagiannya. Macam yang Datuk sebut tu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil Benar. munkar itu berlaku dalam sivil. Berlaku dalam sivil telah pun ada. Sebagai contoh, kalau kita tengok ada satu poin ataupun ada satu undang-undang yang disebutkan dalam sivil, sebagai contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat syariah. Di dalam sivil. Dan muamalat yang riba sebagai contoh. Muamalat riba tidak dibenarkan di Ya, dalam dalam undang-undang sivil. sivil. Dalam undang-undang sivil. Jadi perkara-perkara sedemikian mungkin kita perlu untuk melihat secara perbandingan supaya tidaklah kita sewenang-wenangnya mengatakan isu ini akhirnya akan meruntuh ataupun meranakkan mahkamah syariah. Secara warasnya, secara total. jujurnya, adilnya, insafnya, itu. Mungkin kita kena explore lagi Ya, minta betul. ahli undang-undang kena explore untuk bagaimana nak mengembangkan hal itu. Cuma Datuk, mungkin saya bagi saya lah, kalau boleh saya sebut sebagai analogi, kita sebagai contoh lah, bagi saya perkara ni dia mungkin kefahaman tentang sesuatu isu itu perlu dilihat dengan lebih luas. Bagi saya analoginya kita begini, kita ada tanah. Kita ada tanah dan orang lain pun ada tanah bersebelahan dengan tanah kita. So apa yang kita buat selama ni, kita pagar elok lah tanah kita. Kita buat pagar elok. Dan kemudian ada orang datang lain, dia pun buat pagar elok juga. Dia kata ini kawasan dia. Ini kawasan dia. So berlaku pertikaian. So ketika itulah kita kena check betul tak betul kita boleh sebut sebagai had. Hudud lah kan. Kalau had yang dibenarkan dalam mahkamah sivil dan hak yang dibenarkan dalam mahkamah syariah. So kat situlah baru kita boleh lihat, sebagai contoh dalam isu tadi, tanah-tanah tadi, kita kena tengok lah, kita kena ukur balik lah, betul tak betul. So di sinilah akhirnya Mahkamah Persekutuan dalam keputusan yang telah dibuat baru-baru ini telah kembali melihat had yang telah diberikan kepada mahkamah syariah dan had yang telah diberikan kepada mahkamah sivil. Cuma satu benda yang saya nak kena sebutlah juga, sebagai seorang Islam, semua kita tak dapat tidak kita ingin menegakkan syariat Islam. Tak dapat tidak. Itu tidaklah Itu kita syakfi. sepakat. Semua kita kena bersepakat kat itu. Sebagai seorang Islam yang jujur dalam setiap tingkah laku dia, yang jujur tentang pemahaman agama dia, dia hendaklah sentiasa berusaha untuk mendaulatkan syariat Islam dalam kehidupan dia. Dalam diri dia satu hal, dalam kehidupan dia. Dan kalau boleh kita nak semua dalam kerangka syariah Islam. Cumanya apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, kita perlu melihatkah apa yang berlaku dalam negara kita ini tidak ada sempadan syariah ataupun masih lagi ada sempadan syariah yang boleh diperbaiki pada masa-masa akan datang. Itu pendapat saya lah. Okey, cantik. Sebab saya nak ambil daripada situ. Ustaz sebut tadi tentang kita bukan maksud kita seronok benda ni. Kita memang nak syariah didaulatkan. Mesti. Tapi dalam sivil itu sendiri dah ada roh syariah kan. Dah undang-undang Ada seperti sebahagiannya. muamalat riba tu kan. Okey Datuk. Dalam penghakiman yang dikeluarkan, tu hakim negara, sebab ni ada tuduhan yang berat. Ada sebahagian kecil lah netizen yang kata 8 hakim ni tak beriman. Seorang saja yang beriman. Ini satu takfir, yang satu benda yang agak. Tapi menariknya dalam penghakiman ketua hakim negara, dia telah jelaskan macam yang Datuk sebut asas tadi. Akarnya kita tidak membincangkan soal hudud, kita tidak membincangkan soal qisas dinyatakan, kita tak tolak hudud,
yang kita bincangkan ini ialah kedua-duanya takzir. Syariah dia nyatakan syariah itu takzir, sivil juga takzir. Datuk melihat macam mana? Ya, sebelum tu orang yang lawan kes ni, kita bukan kata 100% setuju ataupun 100% tak setuju. Okey, pihak yang bawa kes ni. Yang bawa orang-orang yang buat ulasan ni ada beberapa golongan. Okey, Satu golongan yang memang dia faham apa yang berlaku. Dia ulas. Satu lagi dia faham juga tapi dia ada sentimen lain, politik lah apa. Dia ulas cara politik dah. Satu lagi yang tadilah yang dia tak tahu apa, dia pun tak tahu apa yang berlaku tu, dia ulas. Sampai ada yang kata kafir lah dan seumpamanya. Okey. Itu pun ada, kita nak kena tengok di pihak mana yang mengulas. Netizen ni macam-macam. Kalaulah hakim-hakim tu memutuskan zina tak boleh dianggap salah, riba tak boleh dianggap salah di negara ni, liwat tak boleh dianggap salah dalam negara ni, apa lagi, zina apa, arak tak boleh dianggap maksiat, judi tak. Kalau dia putuskan macam tu, dia tu memang menentang hukum Tuhan lah. Cumanya sekarang ni mereka tak putuskan macam tu. Mereka kata penghakiman ni berpindah daripada mahkamah syariah kena dibuat di mahkamah sivil. Tu yang dia kata. Bukan dia kata tak salah. Dan kemudian dari sudut kita bukan soal sokong tu, kena nak insaf apa yang berlaku tu. Dari sudut limitation mahkamah syariah tu, dia tak boleh lebih daripada 3 tahun penjara, tak boleh lebih lagi 5,000 denda dan 6 kali sebatan. Sedangkan mahkamah sivil tu dia lajak lebih daripada tu. Kemungkinan kalau kata nak hukum lebih, silat-silat yang sana api lagi dahsyat. Kan? Daripada yang sini. Kan? Cuma macam mana prosedur dia, cara dia nak diisbatkan seumpamanya tu, itu mungkin menjadi satu ruang perjuangan ahli undang-undang yang ada kesedaran ni, berjuang di medan mahkamah sivil kerana benda tu dah ada di sana, bagaimana supaya cara prosedur hukum itu dijatuhkan mengikut ruh Islam. Mengikut ruh Islam. Dan kita selalu sebut dalam usaha mengislamisasikan, kita bukan nak Islamkan Perlis saja, nak Islamkan Kelantan saja. Kalau boleh kita nak Islamkan Malaysia keseluruhannya. Tapi tak semestilah mesti bubuh undang-undang syariah nombor 1. Dia tak bubuh nama, tak apa, tapi spirit syariah tu nama ada. Nama itu tak penting, tak menjadi pembahasan. Hukum ruh syariah itu di situ. Kerana tugasan pemerintah tadi ialah menegakkan yang makruf, mencegah daripada yang mungkar. Kalau liwat di sini kena 3 tahun penjara, kalau di sana sampai 5 tahun ataupun di sana sebat sampai 10 rotan, padan di sana umpamanya, kan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Sama ada apa tujuan orang yang bawa petition ni, dia tujuan yang sebaliknya, itu cerita lain. Kita cerita apa yang hukuman yang telah berlaku. Adakah hukuman itu telah meruntuhkan Islam sama sekali dalam negara ini, ataupun sebenarnya dia memberikan satu perjuangan baru untuk kita mengislamisasikan, kerana dah pergi ke situ dah. Dia dah agree untuk pergi ke sana, supaya prosedur-prosedur itu diberikan suntikan-suntikan yang lebih bersifat syariah, sekalipun tak dinamakan syariah. Ini dengan kerana kita ahli undang-undang Muslim dalam negara ni. Ramai yang Muslim. Hatta yang hakim-hakim yang ada ni pun majoriti dia Muslim. So hal ini boleh dilihat. Kerana soalnya saya percaya bahawasanya hakim ke siapa, bukan yang penting itu namanya, tapi yang penting itu tadi asasnya tahqiqul adalah. Itu menegakkan keadilan. Prosedur-prosedur yang Islam tetapkan itu menegakkan keadilan jika dikaji. Dan itu dipindahkan, dah pun ada set di sini untuk dipindahkan di sana, mungkin untuk kan dah dibincangkan pun di sini secara masak oleh ahli undang-undang. Kalau kita nak lihat di sudut itu, kalau kita tak nak lihat sudut mengkafirkan, sudut itu, kita lihat di sudut proses mengislamisasikan atau memberikan ruh syariah kepada perundangan Malaysia, bukan perundangan peringkat negeri. Boleh tak disebut mahkamah syariah. Walaupun tak disebut mahkamah syariah. Anak tertariklah Datuk sebut tadi tentang isu nama ataupun tak. Tapi yang penting adalah doktrin dia ataupun benda yang kita kata yang ada dalam asas kepada undang-undang tu. Contohlah satu benda secara perbandingan. Di dalam enactment jenayah dalam syariah disebutkan tentang penyalahgunaan ataupun penandaan perbahasan halal. Ini tentang isu halal ni. Tentang isu halal. Bila orang halal pun hukum Allah. Ya betul. Salah guna logo dan sebagainya kan. Betul. Tapi di dalam Akta Perihal Dagangan APD dah ada tentang perkara tersebut. Berkaitan dengan halal. Halal. Secara asas disebutkan tentang isu halal. Tapi dalam Akta Perdagangan Dalam Negeri lah. Di APD. Jadi kemungkinan benda-benda yalah macam disebutkan tadi, ada perkara-perkara yang berlaku percanggahan di antara dua set undang-undang. Bila berlaku kesalahan, kau ni nak pergi mana? Nak pergi mahkamah syariah?
Dah pergi sini. Kalau dia nak Betul. ringan, dia pergi mahkamah syariah. Okey. Kalau pergi mahkamah sivil, Berat naik. berat. Dia macam contoh kesalahan yang dilakukan. Kita tengok dulu isu Iki Putra bin Mubarak melawan Kerajaan Negeri Selangor ketika itu. Dia orang Islam. Pasangannya kalau suatu orang melakukan kesalahan yang sama, seorang lagi bukan Islam. Dia Islam, seorang lagi bukan Islam. So yang Islam hukuman dia rendah. Yang bukan Islam hukuman dia tinggi sebab dia pergi kepada civil. Okey, sama juga dengan kesalahan tadi tentang isu cop halal tadi. Cop halal. Mungkin kepada orang Islam yang melakukan penyalahgunaan pergi ke mahkamah syariah, yang boleh masuk ke mahkamah syariah ni Ustaz, dia hendaklah umat Islam saja. Umat Islam yang bermustautin dalam negeri tersebut. Ustaz Mat minat ni. Dia terikat dengan negeri itu. Dia terikat dengan negeri tersebut. Okey, berbeza dengan seorang non-Muslim. Macam dia nak pergi kepada isu mahkamah syariah tadi. So dia kena pergi ke APD. Dekat situlah macam Datuk saya setujulah kalau kita boleh sebutkan, dia adalah merupakan proses perpindahan yang macam kes tadi, ianya lebih kepada nak memindah daripada mahkamah syariah kepada mahkamah sivil dalam kerangka kita dah tahu dah, kita dah semak balik tanah ni. So kita dah tahu ni tanah dia punya, ni tanah kita punya. Tapi kalau nak kecewa, kita di Perlis lebih kecewa. Tu yang saya nak sebut tu. Sebelum daripada keputusan ini, dia ada kaitan dengan tanah tu kan tu. Kena. Pasal kita di Perlis kata dari segi undang-undang, dari segi ungkapan di dalam enactment tu menunjukkan boleh Islam sama ada sepihak, maksud ibu ataupun bapa, parent tanpa S kan. Jadi boleh Islam lah sepihak. Tapi kes tu dibawa ke federal. Itu bukan mahkamah syariah dengan mahkamah federal. Mahkamah perundangan di peringkat negeri Perlis dengan undang-undang yang dipakai di federal. Jadi dia kata di sana kena dua-dua ibu bapa. Menyebabkan kes yang pengislaman 3 orang budak tu, kita macam kalah lah. Kan? Di peringkat sekarang. Di peringkat sekarang bukan lagi masa peringkat tu lah. Seolah-olah macam kita dianggap tak sah pengislaman tu. Kalau itu nak kecewa, kita kecewa. Itu pertentangan yang kita rasa macam rugi sikit lah orang Islam. Tapi, Perlis kata salah seorang. Tapi pertentangan tu pun bukan mahkamah syariah dengan mahkamah dia sivil. masih mahkamah tinggi kata okey kan. Enactment dari Perlis dengan enactment di pusat. Ya, dia masih lagi dia isu dalam perbezaan dalam apa yang ada dekat dalam undang-undang tubuh kita negeri dan juga apa yang dalam enactment pentadbiran kita dengan apa yang ada dalam perlembagaan kata dalam versi bahasa Inggeris. Dalam perlembagaan versi bahasa Inggeris dia kata hendaklah kedua-dua, maksud parents, maksudnya both father and mother, tafsiran. Tapi dalam set perlembagaan persekutuan dalam bahasa Melayu dia menyebutkan salah satu sepihak. Jadi kerana itu apa yang berlaku di Perlis ni ketika mana berlaku pindaan oleh kerajaan negeri, saya ingat saya pada tahun 2016 begitu, adalah kerana untuk menyamakan dengan apa yang ada dalam bahasa Melayu. Set perlembagaan dalam bahasa Melayu. Itu tahu itu satu mungkin tiba-tiba yang ditafsirkan itu dalam bahasa Inggeris. Betul. Jadi mungkin itu debate yang lain lah. Tapi yang penting, tapi kalau nak kecewa, yang tu kita kecewa. Ya, maksudnya kita perlu tengok yang ni adalah untuk hifzuddin, menjaga agama. Kan, menjaga agama. Itu lebih serius pada ini. Lebih tinggi. So kita ada pengalaman ke arah itu. Tapi cuma kita masih kita masih fight sebab kita masih lagi ada ruang di dalam mahkamah persekutuan federal court, seperti mana dalam kes ni telah pergi ke federal court. Cuma kes ni nampak macam ada pihak, kita tak nafikan ada pihak yang berjuang bersama, tapi nampaknya kita bersendirian. Demikianlah tabiatnya Datuk. Bukanlah kita kata mana-mana pihak, tapi orang politik senantiasa melihat kejujuran untuk memperjuangkan isu tu. Dan kes tu tak ada pula lah kita tengok kan pekan hakim ke ataupun entahlah pergi berimpun depan mahkamah, tak ada. Tapi kes tu secara praktikal tiga budak kanak-kanak tu telah diisytiharkan tidak Islam dengan penafsiran kepada enactment tersebut. Dan kalau kita tengok kronologi kes kalau boleh disebut ni Elin dengan federal ni yang isu syariah Kelantan, dia bukan sehari dua ni, dia sudah dibawa saya ingat setahun 2 tahun sebelum. Betul. Daripada sebelum kerajaan-kerajaan. Kita dalam kes ni Elin ni, bagi saya kita tak mau judge ataupun kita bukan berbicara di sini tentang peniat dia. Kita tak tahu niat dia tu. Rakyat Malaysia boleh nilai sendirilah dari segi percakapan dia, latar dia, cara perjuangan dia. Kita nilai sendirilah. Kita pun tak kata bahawasanya dia berniat untuk mengukuhkan syariah ke. Kita tentu tak kata hal tu. Kita sedang memperkatakan hasil daripada perbuatan dia tu, keputusan yang keluar ni apa kesan bagi
kita. Bukan niat dia. Kalau orang nak kata dia ni ada niat ni ke, niat apa, kita tak bincang di situ tentang niat dia di Itu situ. perbahasan lain. Itu satu perbahasan lain. Adakah dia berniat untuk memang nak menjatuhkan syariah, adapun dia berniat dengan tim dia. Yang tu bukan perbahasan Persoalan itu bukan perbahasan kita di sini. Kita tak berbahas hal itu. Apa yang dibincangkan di media tu, sama ada itu benar ataupun salah dakwaan tu, kita juga tak menyatakan ya ataupun tidak menyatakan tidak. Kan. Jadi kita bincang kesan daripada keputusan yang dibuat oleh hakim ni. Tadi Ustaz Mat ada tanya kan kronologi sebelum kes ni berlaku. Dia sebenarnya mungkin Datuk sebagai asas kepada apa yang kita nak sambung perbincangan ni, kita kena sedar majlis-majlis agama termasuklah di Perlis, Majlis Agama Islam Darul Islam Perlis ni sentiasa melihat isu-isu yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan kuasa kita ataupun dalam jadual ke-9 tadi. So sebenarnya kes seumpama ini pada tahun 2019 dah berlaku, kes Iki Putra kan, dan kita sejurus telah diputuskan keputusan oleh mahkamah pada Februari 2019. Kita sebenarnya telah pun pada Februari 2021, kita Mac 2021 kita telah bincang, telah pun dipersembahmaklumkan kepada dulu Yang Terhormat Mula Tuku Raja Muda Perlis selaku Tuku Yang di-Pertua, dan diangkat untuk disembahmaklum kepada dulu Yang Maha Mulia Tuku Raja berkaitan dengan perkembangan itu pada bulan Mac 2021, tahun yang sama. So ertinya memang kita sentiasa melihat kes-kes seumpama ini yang perlu untuk dalam kerangka kita nak mengukuhkan apa yang kita ada sekarang ni. Maksudnya kita nak mengukuhkan enactment berkaitan dengan kita, enactment jenayah dalam syarak, enactment pentadbiran agama Islam, soal penubuhan mahkamah syariah, level-level dalam mahkamah kita, apa yang ada dalam peruntukan-peruntukan kita, itu memang menjadi tanggungjawab kita untuk melihat perkara itu. So perkara yang sama telah kita lakukan untuk kes yang baru-baru ni, dan bahkan kita menunjukkan kebersamaan kita dalam ataupun kita interest kita ataupun soal kita menyatakan kepentingan kita, sehingga kita berusaha untuk memohon, asalnya kita memohon untuk menjadi pencelah dalam kes ini, kes yang telah diputuskan baru-baru oleh mahkamah berkaitan dengan kes ni Elin ini. Memang kita mohon Majlis Agama Islam memohon untuk menjadi pihak pencelah. Walau bagaimanapun setelah kita buat semakan, ketika itu kita hanya pergi kepada kita kata sahabat mahkamah saja. Sahabat mahkamah, apa yang disebutkan sebagai amicus curiae ketika itu. Walau bagaimanapun setelah disemak, permohonan itu tidak diberikan kepada kita, dipihakkan kepada sebahagian majlis agama dan sebahagian jabatan agama. Kita tak menyatakan keinginan kita untuk bersama dalam interest kita, iaitu kita ada kepentingan bersama, iaitu kita nak tahu perkembangan ini lebih lanjut, sehingga kita memohon untuk menjadi watching brief, iaitu kita menjadi menghantar peguam pemerhati untuk melihat kes ini dengan lebih. Dia sebab apa-apa isu syariah, kalau ikut undang-undangnya yang akan disaman adalah majlis. Ya. Yang saya nak sebutnya Ustaz Mat, tak bolehlah kata majlis-majlis agama, mufti-mufti dalam Malaysia, segala hakim-hakim mahkamah syariah tidak mengambil tahu akan perkembangan ini. Tak boleh kata demikian. Apa yang saya nak sebutkan adalah Concern tu ada. Semua majlis agama, semua ashabus sahamah mufti, yang amat arif, ketua-ketua hakim syar'i, semuanya sentiasa melihat dan memahati perkara ini. Sebab inilah yang sebenarnya saya sebutkan tadi, kita semua hendaklah jujur untuk mempertingkatkan syariat Islam. Jadi kerana itu kita sentiasa melihat perkara itu, dan cuma dalam kes ini kita tahulah keputusan telah pun keluar, dan sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara yang merdeka ni, kita perlu jelaslah, kita perlu sentiasa menjunjung tinggi prinsip yang terkandung dalam rukun negara, antaranya adalah kedaulatan undang-undang, dan juga kita tahu kita hendaklah menjunjung tinggi keluhuran perlembagaan negara kita. Sebahagian orang dia susah hati. Dia kata keputusan ni mungkin akan menghakiskan kuasa-kuasa yang lain mahkamah syariah. Tak apa, boleh juga susah hati tu kita appreciate juga, kerana kita tak nafikan. Kita rasa susah hati dia tu mungkin kerana dia atas dasar dia concern lah dengan masa depan perundangan yang membabitkan masa depan Islam sendiri umat Islam lah kan. Tak apa, itu concern yang bagus. Cumanya apa yang kita nak bincangkan di sini ialah, adakah keputusan itu benar-benar telah menghakiskan ataupun sebenarnya perjuangan, kalau macam saya kata tadi, kalaulah apa yang diputuskan itu menafikan apa yang diharamkan oleh agama
jangan diharamkan dalam negara ni, itu memang menghakiskan. Itu memang Tapi betul-betul kalau menyerang lah. sekiranya dia hanya cuba nak berpindah daripada dihukum di sini, dihukum di sana. Yang memang sedia ada di sana. Dengan sedia ada di sana umpamanya, maka itu bukan menghakis, mungkin mengurangkan mahkamah di peringkat negeri, mungkin. Tetapi dia tidak mengurangkan tentang mencegah kemungkaran tu yang dikendaki oleh agama. Tetap menyatakan tetap itu ada mungkar, cuma hakim ni kan nak putus mungkar, hakim tu kan nak putuskan benda ni sebagai salah dari segi agama. Itu benda yang kita nak kena bincangkan. Cuma Datuk sebut tadi kebimbangan sebahagian pihak dan kita umat Islam tentang isu ni adalah tentang umat Islam, masa depan Islam. Kerana ada kita tak boleh nafikan ada golongan liberal secara umumnya melihat ni sebagai satu kesempatan. Peluang. Satu peluang, satu advantage, kelebihan untuk mereka. Ni juga kita tak, sebab tu kita kata umat Islam taklah terlalu. Ya, cuma sebelum kita pergi kerana geng-geng yang so-called liberal ni kan, mereka ni beramai juga ahli-ahli undang-undang ni, peguam lah segala macam kan. Mereka kadang-kadang mereka bergabung dengan macam-macam orang. Okey, tapi dia mungkin juga macam perjanjian Hudaibiyah lah kan. Dia membuka ruang baru pada kita. Walaupun nampak pada setengah pihak tu macam rugi, tapi sebenarnya Nabi lihat tak rugi, lihat kepada masa depan. Mungkin perjuangan baru kita itu ialah perjuangan kerana benda ni dah pindah lah pergi sana untuk memberikan ruh Islam tadilah kepada mahkamah sivil ni. Tak payahlah kita semua kata penegakkan syariat dalam mahkamah sivil, tapi untuk kita berjuang ke arah tu. Mungkin dah ada di peringkat negeri mahkamah syariah ni yang kita telah ada ni, telah dibuat, tapi kita pergi ke sana yang mana ruang kuasa dia lebih besar, impact dia lebih besar, kesan dia lebih besar dan boleh merangkumi. Itu satu hal. Maksudnya peguam sivil pun melakukan ibadah lah. Dia boleh untuk melakukan reform sebagai seorang Muslim, membantu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-menolong atas birri wa taqwa, kebaikan dan takwa. Cuma tegang liberal tadi, balik pada liberal tadi. Itulah kita tahulah, memanglah semua orang ada agenda dia. Setiap benda yang berlaku ada agenda dia. Tapi sejauh mana kita, adakah saya ni tak suka sangat sentiasa kita ni defensif. Maksud sentiasa melihat kita di pihak yang kalah. Berlaku apa? Teruk dah kalah, habis dah Islam dah hancur dah kat Malaysia ni, kita dah tak ada peluang dah untuk berjuang. Kan? Jadi mungkin tak semesti kita macam tu. Mungkin kita lihat kalau ada berlaku macam ni, strategi kita macam ni. Amaran kepada bahaya Islam di negara ni tu perlulah. Itu okey. Tapi janganlah sampai sentiasa kita kata dah habislah, kita tak boleh buat apa dah, habislah. Takut benar kita. Takut benar. Dan kadang-kadang ini pun satu masalah kak. Negara kita, Islam banyak berpihak pada kita, elemen Islam ada, majoriti orang Islam. Kita pula rasa macam kita tak berupaya. Orang yang bukan Islam ataupun siapa, mereka sentiasa berasa berupaya. Itu pelik lah. Di negara-negara bukan Islam yang Muslim minoriti, mereka sentiasa rasa ada peluang. Kita tengok gerakan dakwah. Kita merasa kita lemah di tempat kita. Kita rasa kita lemah tempat kita. Mungkin kita kena lihat ruang-ruang untuk berjuang, untuk mengingati. Sekadar bahaya sekarang Islam cuba dihadapi oleh musuh merancang. We remind, tapi jangan kata kita kalah lagi. Aminah Wadud semayang pun dah jadi satu isu besar. Aminah Wadud ni, ini kita nak sebut juga. Aminah Wadud ni, dia satu orang so-called liberal lah. Tapi jangan main. Dia lulusan Universiti PhD Tafsir di Universiti Cairo. Dan kemudian dia ambil dan kemudian dia falsafah di Azhar. PhD falsafah di Azhar. Dia datang dengan satu idea bahawasanya untuk memertabatkan wanita, maka perlu supaya wanita tu, salah satu benda yang dia cadangkan, wanita tu jadi imam sembahyang Jumaat. Dengan itu dia rasa dia dapat angkat wanita supaya wanita tak nampaklah di belakang, kan asyik di belakang lelaki je. Nampak macam ada diskriminasi gender. Kemudian dia berdalil lah dengan hadis Ummu Waraqah yang Nabi amaraha an tu'ammina ahla dariha. Nabi suruh dia jadi dia buat
hadis tu. Hadis tu sebenarnya Waraqah tu, hadis tu ada dalam riwayat Abu Daud, dan hadis tu adalah hadis yang dihasankan oleh sebahagian para ulama. Dan ada seperti mazhab Abu Thawr, Abu Thawr mazhab besar dulu anak dalam pada aliran Syafi'i. Kemudian dia sendiri mustaqil dengan keupayaan ijtihad dia. Dan Al-Imam Al-Muzani, Al-Muzani dia adalah anak murid kanan Imam Syafi'i, dan jago Imam At-Tabari. Dia kata perempuan boleh jadi imam di rumah dia sekalipun babitkan ahli-ahli dia yang lelaki yang lain, macam kalau lamak tu jadi imam, anak lelaki anak lelaki ikut. Mereka berpendapat boleh, tapi majoriti para ulama menyatakan tak boleh. Tapi ada lah, tapi taklah mereka kata sampai imam pergi jadi sembahyang Jumaat. Tapi tak ada larangan. Ini masalah bid'ah. Bid'ah ialah apa? Bila dia kata atas amin awadu, apa? Mana ada larangan? Kita nak buat benda baik. Bukan kita buat salah apa. Kita sembahyang saja. Sebab tu Nabi tak bagi buat bid'ah. Kan? Nabi larang. Nabi tak bagi, kenapa? Kalau bagi jadi macam amin awadu ni lah. Atas dasar apa salah? Apa salahnya? Ada dalil larang. Adalah riwayat dalam Ibnu Majah, Nabi larang wanita jadi imam pada lelaki, tapi riwayat itu dhaif. Dia dhaif oleh Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, dia dhaif ke ulama-ulama hadis, hampir kesemuanya menyatakan dhaif. Yang ulama hadis tak benar, ulama fiqh tak benar wanita jadi imam ni, dia atas istimbat kepada beberapa kesimpulan riwayat nas yang bukan direct yang menyatakan larang. Tapi begitulah, kita punya alasan simple. Nabi tak pernah lantik wanita. Aisyah lebih mulia lagi. Semua isteri Tak Nabi pernah bila buat. Nabi wafat pun dia pada tak ada siapa pun pernah pergi jadi imam atau pergi jadi khatib. Walaupun Aisyah tu boleh mengepalai tentera berperang, boleh diambil Ilmuwan fatwa, yang- ilmu. Tapi mereka tak pernah jadi khatib. Macam mana nak buat? Jangan buat benda yang Nabi tak buat. Itu alasan kita. Tapi Imam Nabi Wadud kata, apa salahnya? Benda nak semayang, Nabi Benda tak baik. buat pun benda baik. Apa salah? Ada larang? Ada dalil larang? Tak ada dalil larang. Akhirnya jadi Aminah Wadud. Sebab tu orang yang longgak sangat ni dalam masalah ibadat ni pun silat-silat jadi Aminah Wadud. Dia pergi ke arah liberal tu. Kadang-kadang kita kata ke orang liberal, kita pun nak jadi liberal ni, tak terikat dengan nas. Kalau nak terikat, kalau nak longgak dalam masalah yang mana agama memang bagi keluasan, kehidupan harian, soal muamalat, agama bagi ruang. Tidak jadi liberal tadilah. Dan Datuk sikit saya nak tambah pasal Datuk ada sebut tentang kita kena tengok ruang reform. So ruang reform yang boleh kita lihat yang anda nampak adalah untuk pemerkasaan kepada undang-undang yang sedia ada. Okay. So katalah kita fine, kita faham dia ada beza di antara peruntukan negeri, peruntukan kita kena federal. akur. Kita kena akur untuk masa sekarang sebab itu ada dalam perlembagaan kita. Okey, kita perlu lihat prinsip itu dalam prinsip kita sebagai seorang rakyat dalam warga negara kita ni. Okey, clear dah benda tu. So apa yang ruang yang tadi Datuk sebut tentang reform adalah ruang untuk pemerkasaan. So ruang untuk reform, ruang untuk melakukan perubahan adalah ruang untuk melakukan pemerkasaan dalam pelaksanaan dalam prinsip-prinsip syariah tadi ni. Kalau sekarang kuasa yang berkaitan dengan sebelum ini dilaksanakan oleh mahkamah syariah ataupun dilaksanakan oleh agensi agama, sebab kalau sebelum pergi mahkamah dia ada pergi kena lalu dulu dengan beberapa agensi, antaranya agensi penguatkuasa di bawah Jabatan Agama Islam sebelum ini. Jadi kalau perkara itu sebelum ini telah pun dilaksanakan dengan baik oleh institusi agensi agama Islam seperti mana bahagian penguatkuasaan dalam Jabatan Agama Islam, maka perkara yang samalah yang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak berkuasa, PDRM sebagai contoh. Jadi ada elemen-elemen yang memerlukan kepada perbincangan, memerlukan mungkin tambahan pegawai-pegawai syarah dalam polis sebagai contoh. Itu adalah perkara yang perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Bukan sekadar melihat kuasa itu dalam bidang federalis ataupun dalam bidang Artinya kerajaan yang ada hendaklah menggesa supaya benda ni dah pergi kepada federal, pada mahkamah, mereka naklah gesa, mahkamah sivil dan juga penguatkuasaan supaya benda ni ditangani di peringkat sepatutnya di peringkat kebangsaan. Bukan lagi negeri. Kesalahan minum arak bukan lagi kesalahan di peringkat negeri tu nak hukum apa. Salah di sisi undang-undang sivil negara. Dan selain daripada pemerkasaan itu perlu ada pada anak-anak tengok, perlu melihat kepada bagaimana untuk berkongsi kepakaran kalau kepakaran itu tidak ada. Okey, pandangan Ustaz, kalau boleh yang isu tu, istilah polis syariah. Maksud Ustaz macam tu? Dia polis perlu memahami asas-asas kepada ini. Sebab mereka akan menguatkuasakan. Ada sebahagian
sebahagian daripada elemen-elemen itu perlu dikuatkuasakan. Jadi kena lihat tak semua memerlukan kepakaran dalam bidang syariah, tak semua memerlukan kepakaran dalam bidang agama Islam. Sebahagian itu hanyalah bila dapat differentiate di antara mabuk ataupun tak mabuk dikira sebagai salah. Riba tak riba? Riba tak riba dikira sebagai salah. Ataupun sebagai contoh yang nampak lebih skeptikal, iaitu berkaitan dengan muncikari. Muncikari itu lelaki berpakaian tak sopan seperti wanita, wanita berpakaian tidak seperti maksudnya wanita berpakaian seperti lelaki. So dalam isu ini elemen-elemen lain juga perlu diambil kira. Sebagai contoh elemen budaya, elemen macam contoh uruf. Contohnya macam sebagai contoh lelaki berpakaian wanita. Kalau di Perlis mungkin kalau orang lelaki pakai kain batik pelik lah. Tapi kalau di Kelantan Terengganu sebagai contoh itu elemen-elemen itunya penafsiran itu kena ni lah. Cuma di peringkat syariah sendiri sebelum ni ada benda yang kita komplain. Mungkin bila dilaksanakan di peringkat federal civil, mungkin dia akan lebih komprehensif ataupun lebih lengkap sikit lah. Umpamanya kadang-kadang ada penyalahgunaan, macam pergi operasi khalwat umpamanya. Kita di Perlis ni kita tak galakkan setakat duk pi tajasus duk pi mengendap orang, kita tak ada. Cuma ada negeri-negeri yang buat bukan saja pi neraka, bawa dengan pasukan pi ambil gambar kemudian disiarkan walaupun dia kata bukan depa suruh. Ini memalukan orang. Patutnya walaupun kena ambil nama syariah. itu bukan syariah sebenarnya, memalukan orang. Ini benda-benda elemen yang seperti ini kena diambil kira lah, supaya bila dibuat kita patuhi rights manusia. Apa yang hendak kita ni, aduan ke, bolehkah kita pergi duduk tajasus mengendap orang satu bilik ke satu bilik pergi cari, ataupun sebenarnya kalau ada aduan daripada isteri, ada aduan daripada orang yang memang melihat secara jelas mengganggu mata awam, maksiat tu berlaku. Adapun macam kata turut Syekh Qardawi dan fuqaha sebelumnya, kalau orang tu dah tak nampak apa, buat apa kita nak pergi cari lagi. Elemen-elemen penyalahgunaan yang seperti ini mungkin kita akan kena dilihat lebih detail bila mari kepada undang-undang sivil yang mungkin lebih banyak untuk dia punya kepelbagaian itu. Penyalahgunaan tu dalam pelaksanaan syariat sebahagian. Kadang-kadang salah tu mungkin dia kata dia tak panggil pun, tapi bawa juga gambar tu terbabas juga. Jadi dia ada beza macam kita dosa peribadi antara manusia dengan Allah dengan dosa yang membabitkan dadah, membabitkan rompakan. Ini hak awam, yang ni boleh didedahkan, tapi benda-benda macam ni tak patut didedahkan. Jadi bila dia pergi ke sivil, kita harap benda tu dilaksanakan lebih mundabit, lebih mempunyai guideline yang jelas, mengambil soal hukukul insan, hak di dalam Islam. Yang selama ni dilaksanakan seolah-olah fokus kepada operasi itu sebahagian tempat lah. Mungkin lebih kepada nak tangkap orang yang berkhaluat saja tanpa melihat elemen-elemen yang ni, seperti ini. Walaupun ada banyak pembaikan dah, tapi maksudnya kita perlu ambil kira tu. Dalam TV dia tak tangkap pula. Yang itulah. terpampang itu. Yang tersenyorok tu dia cari. Tapi yang perlu atas yang dirakamkan dalam lakonan boleh pula. Itu pun kita nak kena tengok macam mana benda tu nak dilaksanakan di peringkat negara kita ni kan. Supaya syariah ni bukan soal menangkap orang buat dosa saja, tapi bagaimana prosedur untuk mensabitkan dosa orang juga kadang-kadang menjadi satu dosa kalau silap. Sebab itu bukan saja orang berzina tu dosa. Orang yang tuduh orang zina tanpa bukti pun 80 rotan di belakang dia. Jadi ini semua kena diambil kira di dalam elemen ni supaya lebih membabitkan banyak ahli undang-undang daripada berbagai peringkat. Kerana selama ni pun yang dilaksanakan ni bukan hudud. Yang dilaksanakan ni ialah ta'zir. Cuma ada elemen yang mengambil kira soal Islam lah. Cuma penghujung hukuman tu tidak dilaksanakan hukuman yang bagi benda yang ada peruntukan lah. Tapi prosedur tu diambil kira. Prosedur tu kita kena lihat supaya lebih merangkul. Termasuklah yang timbulkan soal macam mana nak operasi kalau bulan puasa umpamanya. Itu pun nak kena dilihat, kan operasi orang tak sembahyang Jumaat umpamanya, hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kita nak kena ada pendetailan seperti ini. Kalau dah kita kata umpamanya Jumaat mesti tutup kedai, kan, bagi kedai orang Muslim, dia tutup lah. Kalau tidak, ada orang yang bermusafir, ada yang macam-macam. So kita nak kena ada pendetailan hal itu untuk nak mengelakkan yang mana memang ada right untuk memang musafir, apa keadaan dia, bolehkah dia zahirkan diri dia, ataupun kedai yang buka ketika itu, adakah wanita yang makan masa bila dia tak wajib Jumaat. So ini semua
ada banyak lagi elemen pemberkasaan. Kita harap golongan agama, termasuk kami juga, bukan saja memikirkan soal nak hukum orang yang melakukan salah sikit, tapi bagaimana ruh syariat yang sebenar tu mesti dijelmakan supaya orang akan rasa syariat itu bukan saja soal menghalang maksiat, tapi juga mendidik dia dan memberikan hak kepada yang berhak. Kan? Tak kira lah sama ada dapat direalisasikan dalam syariah atau direalisasikan dalam sivil. Yang penting kita menghalang maksiat di dalam negara ini. Maksiat yang disuruh kita halang itu yang jelas. Adapun sembunyi, banyak orang buat maksiat. Kan? Mungkin orang maki orang dalam ceramah dalam masjid, maksiat juga. Kita ada orang tangkap, maksiat juga. Kan? Kan? Tapi maksiat juga. Maksiat yang kita apa yang kita nak hukum ni? Kadang-kadang seorang isteri yang mungkin dipukul oleh suami dia pergi mengadu di syariah, mungkin tak dilayan, tapi kalau dia pergi mengadu di sivil dengan report polis, mungkin suami dia ambil tindakan. Kan? Dan kadang-kadang macam tu juga. Kadang-kadang bila kuasa tak ada, suami pukul isteri, nak pergi tangkap ni penguat kuasa syariah pun dah susah. Kau suami macam ni apa dah nak kena polis ambil kan. Tapi kadang-kadang orang pihak habaq ni ada orang macam berkhalwat, terus satu tim sampai. Kan lebih cepat daripada, padahal kesalahan pukul ni lebih jenayah lagi daripada tu. Tapi nak kata kepada penguasa agama pun kuasa dia macam tu lah. Dia tak ada, dia tak ada reform tadi. Dia tak ada ni, dia pun yang tu dia rasa boleh buat. Nak tangkap khalwat senang sikit. Nak tangkap suami badan syadu tumbuk bini ni payah pula. Ini pun jadi satu masalah yang mungkin reform di peringkat semua. Kita menyeru di peringkat ni lawyer, peguam-peguam syar'i, nama pun syar'i kan, peguam-peguam yang bukan dalam bidang syariah pun, tapi as Muslim, sebagai orang Muslim, mari kita sit together. Kita lihat bagaimana Islam yang adil itu boleh dijelmakan. Not necessary to meletakkan nama Islam di situ, tetapi bagaimana nak memastikan negara kita ni diberkati, negara kita dirahmati dengan kita memberikan elemen semangat, ruh, spirit Islam di dalam undang-undang negara kita. Kata-kata akhir sebagai menutup bicara, Ustaz Azim. Secara asalnya bagi anak kita dah nampak perkara ini, kita semua kena ambil langkah untuk bertenang. Bertenang dulu. Bertenang. Dan kita kena melihat dan mengkaji perkara ini dengan neraca keadilan. Jangan soal menang kalah saja. Jangan soal menang kalah. Dan dalam masa yang sama, selain daripada itu, mereka yang mempunyai kefahaman, kemahiran dalam bidang undang-undang ni perlu tampil lah dalam proses untuk nak memantapkan lagi apa yang telah sedia ada, termasuklah apa yang diputuskan. Tanpa kepentingan. Tanpa ada kepentingan. Perlu untuk memberikan sumangsaran ke arah penambahbaikan. Kemudian, dan dalam masa yang sama, bagi mereka yang sentiasa ataupun yang beramanah untuk mempertahankan segala kuasa-kuasa yang telah diperuntukkan dalam mahkamah syariah, sebenarnya masih lagi banyak kuasa-kuasa yang telah diperuntukkan. Kita jangan banyak lagi. Kita jangan lagi lebih lajak daripada sepatutnya. Jangan abang kata kita mati dah, kita tak mati lagi. Ya, betul. Soal-soal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang jelas, macam solat Jumaat masih lagi ada, puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu pada yang kita kata menghina kemuliaan siang hari pada hari Jumaat masih lagi ada. So perkara-perkara itu sebenarnya perlu untuk kita pertahankan, perlu untuk dikuatkan, sebab masih lagi ada kuasa yang telah diberikan. Sebab masing-masing kita perlu lihat, sebab kita kena ambil iktibar daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Profesor Dr. Ahmad Ibrahim dulu, ketika mana dia telah, yelah kita tahu sejarah dia antara yang menjadi peguam bela kepada isu Natrah pada tahun 1950. Kita kena ambil semangat tu pasal dia berusaha untuk mempertahankan Hifzuddin, akidah dia usaha untuk. Dan dalam masa yang sama, dia adalah individu yang telah memberikan sumbangan yang begitu besar kepada dalam nak memberikan perbezaan kuasa di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil pada tahun 1988. Dan semangat itulah yang perlu untuk dilihat bagaimana untuk menguatkan lagi mahkamah syariah dalam kerangka untuk menegakkan syariat Islam. Dan dalam masa yang sama adalah untuk kita melihat isu yang berkaitan dengan pertindihan bidang kuasa ini adalah satu isu yang sepatutnya dilihat dalam neraca keadilan dan tidak boleh beremosi. Perlu untuk mengelakkan kepentingan. Sentimen. Betul, bukan kerana sentimen, bukan kerana isu-isu yang akhirnya ada kepentingan tertentu, tetapi sebaliknya adalah untuk kepentingan umat Islam yang menjadi keutamaan kita. Jangan tunggang agama untuk kepentingan dan kita kena ingat Allah sebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kan,
in kuntum mu'minin. Sebab dia ada syarat tu. Jangan rasa hina, jangan rasa duka cita, sedangkan kamu masih lagi tinggi sekiranya kamu beriman. So kalau selagi mana ada iman dalam diri sebagai seorang Muslim, kita kena berusaha untuk mempertahankan kuasa yang ada kepada pertukan mahkamah syariah, dan dalam masa yang sama kita kena melihat isu ini dalam sudut yang sepatutnya dalam neraca keadilan. Allah. Kalau orang politik tak mana-mana lah, saya tak rasa mana-mana. Secara umum. Secara umum orang politik mana-mana. Kalau mereka tak politik ke hal ni dan biar yang membicarakan ataupun yang membahaskan ni membahas dengan nada akademik, ilmiah dan semangat reform undang-undang, mungkin kita akan tengok natijah yang lebih baik. Natijah yang baik. Mungkin saya tak nampak tu. Saya tak nampak mana-mana pihak lah. Kita taklah menyokong mana-mana parti dalam negara ni yang merintah ataupun tak merintah, sama je. Tapi kita tak nampak mana-mana orang yang hak sedang merintah ke, hak merintah dulu ke, hak zaman dia undang-undang tu dibawa, kes ni dibawa ke, hak zaman dia kes ni dikeluarkan keputusan ke. Tak nampak mana-mana daripada pihak ni ingin menghakiskan undang-undang Islam. Tak nampak. Terutama ahli-ahli politik yang Muslim yang kita tahu. Saya rasa tak mungkin lah kan. Tak mungkin lah kot. Kalau ada seorang dua tu, tak tahulah. Zahirnya kita rasa tak ada. Yang ada ialah soal realiti bagi sebuah negara bangsa yang seperti ini, yang sifatnya majmuk dan negara yang terbuka. Dan bukan negara kita, negara lain pun terbuka dengan dunia maya, dengan internet, dengan medsos, dengan capaian manusia pada maklumat, keupayaan manusia memberikan pandangan dan seumpamanya. Inilah realitinya. Jangan kita masih hidup fikirlah mimpi 80-an ataupun 90-an. Realiti nostalgia kita, realiti benda ni kita jangan suruh buat terkejut buruk lah. Memang orang macam-macam. Hak liberal pun ada, hak tak liberal pun ada, hak aliran macam-macam pun ada. Tapi bagaimana cara kita menanganinya sehingga kita sentiasa akan dapat memastikan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita pertahankan dengan baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Dengan ulasan, pandangan, komentar, kritikan dan juga buah fikiran yang dilontarkan oleh kedua-dua panel kita, Sahibus Samahah, Datuk Mufti dan Ustaz Nazim, maka fikrah dan hujah akan melabuhkan tirai pada kali ini. Tapi Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menuntun yang panjang berkaitan tentang isu berkaitan. Saya rasa saya tak nak buat ulasan panjang berkaitan tentang isu ini. Cukup dengan apa yang disebutkan. Sangat padat, sangat bermanfaat untuk kita. Dan apa yang berlaku bukanlah menjatuhkan ataupun meruntuhkan. Kita perlu lebih baik di dalam menilai dan juga membuat putusan. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.